nilai ringgit didapati menyusut sehingga 4.335 berbanding dolar Amerika, iaitu kadar terendah yang dicatatkan pada tahun ini. Dan untuk kita memahami maksud dan juga kesan di sebalik penyusutan nilai ringgit ini, bersama di Thailand ketika ini Profesor Emeritus Dr. Berjoya Badai, pakar ekonomi. Pertama sekali Prof, untuk kita memahami punca penyusutan nilai ringgit ini, adakah disebabkan permintaan yang lebih tinggi untuk mata wang dolar, atau ia melibatkan keraguan peserta pasaran, adakah ia akan menyaksikan penurunan lagi di masa hadapan? Sebenarnya sebelum ini ringgit Malaysia disangkut atau di-peg kepada US dollar. Tetapi pegging itu kita telah mansuhkan apabila China juga memansuhkan peg kepada renminbi, dan sepatutnya ringgit Malaysia agak bebas. Tapi secara psikologi ringgit Malaysia masih dipautkan dengan US dollar. Jadi apa berlaku di US, kita akan terjejaslah. Jadi contohnya sekarang ni Amerika Federal Reserve secara agresif akan menaikkan kadar faedah. Dia dah menaikkan satu kali dan dia dijangka akan menaikkan 2 kali lagi tahun ni dan 3 kali lagi tahun depan. Jadi dia dah siang-siang bagi tahu mana semua pelabur dia akan menaikkan kadar faedah, dan ini tentunya menarik banyak pelabur-pelabur untuk berpindah kepada pelaburan berpendapatan tetap di US. Dan ini menyebabkan permintaan kepada dolar meningkat. Dan bila permintaan kepada dolar meningkat, kita sebenarnya mendapat kesan kerana kita sangat bergantung kepada US dollar untuk mengimport, untuk mengekspor dan dalam reserve kita. Tapi Prof, bagaimana kita boleh menjangkakan adakah ia akan terus menyusut, ataupun bagaimana kita ingin mengawal nilai ringgit ini memandangkan terdapat kemungkinan kita juga terus mengimport inflasi? Okay, sebenarnya memanglah kita sangat bergantung kepada US dollar untuk mengimport dan mengekspor. Banyak pertukaran asing kita bila kita mengekspor komoditi dalam US dollar, mengimport pun dalam US dollar. Dan sekarang ni kita ada krisis di antara Russia dengan US dengan sekatan dan sebagainya. Nampaknya ada usaha untuk memisahkan US dollar ni dalam perdagangan antarabangsa. Harap kalau ini berjaya, Malaysia akan keluar daripada duduk bawah ketiak Uncle Sam ni. Dan sementara itu, kita sekarang ni bila kita mengimport barang, lebih 80% daripada keperluan negara diimport, dan kita terpaksa mengimport dalam US dollar, dan apabila harga US dollar meningkat berbanding dengan kadar pertukaran ringgit, kita terpaksa membayar pada harga yang lebih tinggi apabila kita mengimport. Dan ini menyebabkan harga barang tempatan menjadi secara relatif meningkat. Kita banyak menggunakan barang-barang import, makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, protein, susu dan sebagainya. Jadi semua ini akan menyebabkan peningkatan harga barang-barang kita. Tapi Prof, adakah keadaan ini jika berlarutan, adakah boleh menjejaskan ekonomi? Kita sedar mungkin kuasa beli pengguna itu akan sedikit berkurangan dengan penyusutan nilai ringgit terhadap barang-barangan yang diimport. Tetapi untuk jangka panjang, adakah ia akan menjejaskan ekonomi? Kalau kita tidak berubah dan US dollar terus mengukuh, pastinya dia akan menjejaskan. Tapi saya ramalkan bahawa sebenarnya US dollar dan US government sedang berjuang dalam peperangan keuangan sekarang ni. Jadi apabila Russia bertindak untuk menurunkan harga emas, dia pun bertindak untuk menaikkan kadar faedah. Dan kalau kita akan terus terjejas, kita pasti akan ia pasti menjejaskan ekonomi kita. Tapi kita boleh mengimbanginya. Kalau kita boleh mula membeli barang daripada China, membeli barang daripada negara-negara Asia, mata wang kita mengukuh berbanding dengan yen, berbanding dengan baht. Jadi kita patut membeli lebih barang-barang tempatan atau barang-barang daripada Asia misalnya.
Tapi Prof, di peringkat apa yang boleh dilakukan di peringkat perdagangan, di peringkat pihak pemain industri dan juga di peringkat golongan masyarakat, apa yang boleh dilakukan untuk melindungi daripada terjejas akibat penyusutan nilai ringgit ini? Okey, kita sepatutnya secara jangka panjang mengurangkan pergantungan kepada US dollar. Kita boleh mengurangkan reserve bank negara dalam US dollar, tapi sebenarnya mempunyai reserve dalam US dollar sekarang menguntungkan sebab bila kadarnya menurun, kita dapat lebih banyak duit, ringgit. Tapi dalam urus niaga, kita perlu mengurangkan import. Jadi polisi food security itu perlu dilancarkan dengan cepat supaya kita mengurangkan import, dan bila kita mengurangkan import, kita kurang menggunakan US dollar. Begitu juga orang-orang tempatan, kalau kita boleh mengurangkan penggunaan barang import atau mengurangkan pembelian yang berasaskan US dollar. Mungkin kita boleh dapat hedging ataupun melindungi diri kita daripada kesan kenaikan US dollar ni. Baik, terima kasih Profesor Emeritus Dr. Bajoya Bardai, pakar ekonomi, berkongsi pandangan mengenai penyusutan nilai ringgit berbanding dolar Amerika. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.